Jadi kita akan tengok gametogenesis. Jadi gametogenesis ini ialah proses pembentukan gamet. Jadi gamet dekat manusia dengan haiwan kan ada dua, iaitu sperma dan ovum. Jadi kita akan tengok dulu pembentukan sperma. Jadi pembentukan sperma ni berlaku dekat tubuh seminiferous. Jadi macam ni rupa tubuh seminiferous. Yang ni, ini adalah kalau orang tengok anak panah tu, barisan tu tubuh seminiferous yang itu. Jadi dekat situlah tadi proses spermatogenesis berlaku. Jadi dalam tubuh seminiferous ada sel germa primordium. Sebelum tu spermatogenesis ni ada 3 fasa, which is fasa pembahagian, fasa perkembangan dengan fasa kematangan. Jadi dalam masa fasa pembahagian, sel germa primordium ni dia tak akan terus bermeiosis. Kita memanglah nak bentuk sel gamet kan. Jadi nak hasilkan sel gamet kenalah melalui proses meiosis dahulu kan. Tapi dia tak akan melalui proses meiosis dulu, dia kena bermitosis dulu. Jadi sel germa primordium ni akan bermitosis. Bermitosis membentuk sel induk spermatogonium. Okey, dia dah bentuk dah induk. Bila dah bentuk induk, dia akan masuk pula ke fasa perkembangan. Okey. Kalau persenyawaan tumbuhan, sel induk dia kena bermeiosis. Tapi kalau dekat haiwan dengan manusia, sel induk ni tak akan bermeiosis dulu. Tapi sel induk dekat haiwan dengan dekat manusia, dia kena bermitosis. Jadi sel induk spermatogonium ni akan bermitosis, membentuk spermatogonium. Spermatogonium pula akan bermitosis, membentuk spermatosid primer. Okey. Yang primer ni, spermatosid primer ni lah yang akan melalui meiosis. Meiosis 1. Cara dia primer kan 1, jadi dia melalui meiosis 1. Kemudian bila dia dah melalui proses meiosis 1, dia sebenarnya automatik masuk ke fasa kematangan. Okey. Bila dah meiosis 1, dia akan menghasilkan ataupun membentuk spermatosid sekunder. Spermatosid sekunder ni kan 2. Bila dia 2, dia melalui meiosis 2 akan membentuk spermatid. Spermatid ni akan membeza ataupun melalui pembezaan menjadi ataupun membentuk sperma. Macam itulah pembentukan sperma. Macam ni gambar rajah dia. Lepas kita tengok spermatogenesis ni, kita akan tengok pula oogenesis. Yang ni kena take note and alert, sebab nak terangkan tu memang complicated sangat. So, jadi first thing first, kita kenali dulu apa itu oogenesis. Bentar ya, kabur. Oogenesis. Jadi oogenesis ni berlaku dalam ovari. Jadi korang boleh tengok anak panah ataupun garisan ni, ovari adalah yang ni. Jadi oogenesis berlaku dekat ovari. Jadi kita punya sel germa primordium dekat haiwan betina ataupun perempuan. Sel germa primordium ni dah bermitosis sebelum kelahiran lagi. Tapi saya tak tahulah haiwan macam tu ke tak. Tapi kalau manusia, sebelum kelahiran lagi, sel germa primordium dia dah bermitosis. Dia dah bermitosis membentuk oogonium. Oogonium ni nanti akan berkembang. Sebelum kelahiran lagi, kita punya sel germa bermitosis, sel germa primordium ni
akan bermitosis banyak kali, membentuk banyak oogonium sebelum kelahiran. Okay. Lepas kita lahir, barulah kita punya oogonium ni akan berkembang. Bila dia dah berkembang, dia akan membentuk oocyte primer yang diselaputi follicle primer yang ni. Jadi kemudian dia akan berkembang menjadi oosit sekunder yang diselaputi oleh follicle sekunder yang ni. Kalau boleh tengok garisan tu. Jadi bila kita dah akil balik ataupun bila kita dah kalau kita nak tahu kita akil balik kan, perempuan dia head. So bila dah akil balik oosit sekunder ni akan bermeiosis, membentuk follicle graft. Jadi keseluruhan ni nama dia follicle graft. Keseluruhan ni follicle graft ada dua struktur, iaitu warna biru ni oosit sekunder. Oosit sekunder dengan jasad kutub pertama. Yang warna hitam ni follicle, nama dia follicle je. Okey. Lepas tu bila dah terbentuk yang follicle graft, dia akan berovulasi ataupun akan mengalami ovulasi. Jadi korang kena ingat balik ovulasi tu apa? Ovulasi itu ialah proses pelepasan ataupun proses oosit sekunder berlepas. Macam mana nak cakap? Ovulasi adalah proses oosit sekunder terbebas daripada follicle graft dan proses terbentuknya corpus luteum. Jadi bila follicle graft ni dah berovulasi, macam tadi oosit sekunder ni akan terbebas dan follicle ni yang tertinggal. Yang tertinggal ni macam tadi dia akan membentuk corpus luteum. Oosit sekunder ni pula jadi oosit sekunder lah kan. Jadi dia ada dua kemungkinan dekat sini. Sama ada berlaku ketidakpersenyawaan ataupun tidak. Jadi kira dia macam ni. Kita yang masih dara yang belum kahwin ni, kita punya oosit sekunder cuma melalui meiosis. Kita punya oosit sekunder melalui meiosis pertama je. Tapi bila kita dah kahwin, berlakunya persenyawaan, kita punya oosit sekunder dah bersedia melalui meiosis kedua. Jadi dia akan melengkapkan meiosis kedua. Jadi bila persenyawaan berlaku, sperma ni akan menembusi oosit sekunder. Dia akan menembusi oosit sekunder, membentuk jasad kutub kedua, jasad kutub dengan ovum. Jadi berlakulah persenyawaan antara ovum dengan sperma. Jadi apa perbezaan oosit sekunder dengan ovum? Jadi perbezaan dia, oosit sekunder ni dia belum matang, ovum ni dia dah matang. Itulah perbezaan dia. Jadi dah berlaku persenyawaan ni. Dalam masa yang sama, kita punya corpus luteum ni akan merembeskan estrogen dan progesteron. Di mana estrogen dan progesteron ni adalah untuk memperbaiki dan memulihkan endometrium selepas haid, merangsang perembesan FSH dan LH sebelum ovulasi. FSH dengan LH ni yang ni. Progesteron ni pula, yang ni poin dia, merangsang endometrium menjadi tebal, berlipat dan banyak salur darah untuk penempelan embrio. Sebab kan dah berlaku persenyawaan, so kita kena embrio ni kena menempel pada ovum. Pada ini uterus. Jadi embrio ni akan menempel pada endometrium, kemudiannya embrio akan berkembang menjadi fetus. Jadi kemudian progesteron ni akan merencat perembesan FSH dengan LH.
Yang tu kalau berlaku persenyawaan. Tapi kalau tidak berlaku persenyawaan, korang tengok garisan merah ni. Yang pink ni, yang dia berlaku persenyawaan. Kalau tidak berlaku persenyawaan, garisan merah ni. Oosit sekunda, dia akan merosot lalu disikirkan bersama head. Corpus luteus ni juga akan merosot lalu disikirkan bersama head. Jangan tengok bahagian ni. Bila tak berlaku persenyawaan, corpus luteus akan merosot dan disikirkan bersama head. Oosit pun sama. Jadi senang je kan. Jadi yang ni nanti Glow akan scan dia.